Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi alhamdulillah bertambahnya ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izinnya, ya, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah, ya, kita sama-sama semua diberi ruang dan peluang untuk berkumpul, ya, dalam majlis ilmu pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan, ya, kehadiran kita di sini, ya, dengan komitmen kita, ya, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita yang berada, ya, di mana sahaja, ya, yang menyertai, ya, bersama dengan saya berkemas bacaan tajwid bagi siri yang ke-6 ini. Dan juga kita mohon, ya, pada Allah SWT dengan keberkatan majlis ilmu ini, ya, dan keberkatan kalamullah, ya, mukjizat yang paling teragung, mudah-mudahan kita mohon Allah Ta'ala bukakan pintu ilmu kita, ya, kefahaman kita dan kekuatannya untuk kita amal, ya, dan sampaikan insya-Allah. Dan juga, ya, jangan lupa, ya, terus, ya, doa diberikan istiqamah, kesehatan, ya, untuk terus mengaji dan mendalami, ya, ilmu Al-Quran ini insya-Allah. Dan sebelum tu terima kasih diucapkan, ya, ribuan terima kasih kepada Datin Raja Hanaliza bersama tim pengurusan, ya, yang terus, ya, komitmen, ya, menjayakan program-program, ya, pengajian Al-Quran. Sama-sama kita doa, ya, kesehatan, ya, keselamatan, ya, Datin Raja, itu juga keluarganya serta tim pengurusan supaya program ini terus berjalan, ya, dengan baik dan lancar sampai bila-bila insya-Allah. Dan alhamdulillah, ya, terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Insya-Allah, ya, kalau semua dah bersedia, kita akan sambung lagi, ya, diskusi kita, perbincangan kita, yaitu, ya, hukum-hukum asas, ya, dalam pembacaan Al-Quran. Jadi mungkin ada yang baru, ya, pada hari ini, ya, ahlan wa sahlan, terima kasih, ya, bersama-sama dengan saya, ya, untuk sama-sama kita bincang ataupun diskusi, ya, berkongsi ilmu, ya, khusus dalam bidang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan pada hari ini, ya, kita akan masuk pada hukum yang seterusnya. Kalau masih ingat, ya, kalau minggu lepas, ya, pasti kita telah bincangkan tentang izhar halqi, ya, hukum yang pertama, yaitu dalam shaghir, ya, yang menjadi hukum dalam ilmu tajwid bagi shaghir, yaitu nun sakinah dan tanwin, ya, dan ada beberapa hukum lagi, ya, boleh rujuk pada nota, ya, nota yang kita telah bekalkan, ya, boleh dapatkan dengan Al-Hajj Qiraat Center, ya, yang masih belum dapat boleh dapatkan. Kemudian, ya, kita dah bincangkan bagaimana cara bacaannya, ya, sebab penamaannya, bagaimana cara nak baca, kenapa dan mengapa telah dibincangkan, ya, izhar halqi tersebut, ya, pada pertemuan lepas. Dan hari ini kita akan masuk, ya, hukum yang kedua, ya, dalam shaghir, iaitu masih lagi dalam nun sakinah dan tanwin, ya, iaitu idgham, ya, hukum idgham kita akan bincangkan
Dan sedikit ya talaki sambung ya surah Ad-Duhan, surah Ad-Dukhan ya. Iaitu ayat 29 pada hari ini sampai 33 insya-Allah. Mudah-mudahan ya kita diberi kekuatan sampai akhir majlis lah ya, sama-sama yang ingin bertalaki nanti, yang ingin mendengarkan bacaan amat-amat dialihkan. Okey, jadi sebelum kita mula, kita kena faham terlebih dahulu. Jadi dalam ilmu tartil Al-Quran ini ya, ilmu tartil Al-Quran ini ada dua komponen. Ya, ada dua komponen yang besar, iaitu di mana yang telah disebut ya, kalam ataupun perkataan daripada Sayyidina Ali ya, bila ditanya tentang tartil ini, beliau menjawab iaitulah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi dalam komponen ilmu tartil ni ataupun ilmu bacaan yang paling tertinggi ni ada dua komponen yang besar yang perlu kita kuasai dengan baik. Ya, iaitu yang pertama iaitulah ilmu yang berkaitan dengan tajwidul huruf. Bagaimana untuk kita ya, menguasai ya, bacaan yang terbaik ataupun sebutan-sebutan yang terbaik ya bagi setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita nak baca ya ataupun yang kita nak perdengarkan. Jadi tajwidul huruf inilah yang termasuk dalam dari situ adanya hukum bacaan itu, hukum bacaan nun sakinah dan tanwin ya, bacaan idgham, ikhfa, izhar. Begitu juga ada hukum-hukum berkaitan dengan mudud ya. Semua itu berkaitan dengan tajwidul huruf. Itu adalah baru separuh ya dalam ilmu tartil. Separuh lagi iaitulah komponen yang kedua wa ma'rifatul wuquf, iaitulah pelengkap bagi ilmu tartil, iaitu ilmu yang berkaitan tentang tempat-tempat ya ataupun kaedah ya bagaimana kita nak waqaf dan ibtida, mengenal ilmu ya kaedah bagaimana nak memberhenti dan menyambung memulakan bacaan ya, iaitu orang sebut dengan disebut dengan ilmu waqaf dan ibtida. Jadi dua-dua ilmu komponen ini besar ya dan sangat penting untuk kita kuasai untuk mencapai tahap yang tartil dalam ilmu bacaan Quran. Jadi kalau kita dah mengaji ilmu tajwid ya, dah khatam ilmu tajwid itu baru separuh saja. Ya, itu baru komponen yang pertama ya dalam tartil. Komponen yang kedua adalah ilmu berkaitan waqaf dan ibtida. Jadi ilmu tajwid ataupun ilmu tajwidul huruf ini iaitu nak cantikkan huruf-huruf Al-Quran ya yang ada pada kalimah-kalimah Al-Quran kalamullah tersebut. Bagaimana cara dengan betul. Tetapi dalam ilmu waqaf tidak, bagaimana Al-Quran dibaca itu mengikut maksud ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu penting ilmu waqaf tidak ni kita pelajari dan kuasai dengan baik ya pada masa akan datang insya-Allah. Dan sedikit ya dalam perbincangan kita pun nanti dalam talaki nanti saya akan kongsikan sedikit ya tentang ilmu waqaf dan ibtida ni insya-Allah. Okey. Baik ya kita tengok. Ini yang telah kita bincangkan ya dalam sawir. Sawir masih ingat ya? Sawir ni maksudnya iaitu pertemuan huruf yang pertama mati bertemu dengan huruf yang kedua ya berbaris ya. Jadi di situ ada hukum yang pertama iaitu hukum nun sakinah dan tanwin lah ya. Kita dah bincangkan dan kita hari ini kita nak tengok ya. Kita ulang kaji sikit. Refresh balik ya dalam nun sakinah dan tanwin ini ya adanya bacaan izhar, bacaan ikhfa dan bacaan idgham ya. Jadi walaupun ada beberapa hukum lebih daripada 3 hukum ya tetapi bacaan itu hanya mewakili bacaan izhar, ikhfa dan idgham. Dan kesemua ini merujuk kepada nun sakinah dan tanwin. Ya, ada nun sakinah yang dibaca izhar, ada nun sakinah yang dibaca idgham, ada nun sakinah yang dibaca ikhfa. Ya, hanya tertentu bagi nun. Begitu juga pada tanwin ya. Ada tanwin yang dibaca dengan izhar, ada yang dibaca dengan ikhfa,
ada dibaca dengan idgham. Cuma dalam hukum penamaan itu ya ada perbezaan sedikit ya, sebab itu namanya pun berbeza, dan insya-Allah lah ya kita akan bincangkan sama-sama ya sampailah sempurna dalam masalah nun sakinah dan tanwin ini. Okey, jadi alhamdulillah pada yang ini kita dah selesai hukum pertama, dan hari ini kita masuk hukum yang kedua, iaitu nun ya sakinah dan tanwin ya dibaca dengan idgham. Okey. Jadi ini pun penting untuk kita faham dalam masalah idgham ini. Bukan hanya kita hanya mengenal ya, biasa kita kenal idgham bi gunnah dengan idgham bi ghairi gunnah. Kita hanya kenal itu saja. Sebenarnya kita kena kenal sungguh-sungguh ya apa yang dikatakan dengan idgham dan bagaimana ya terjadinya idgham bi gunnah dan terjadinya idgham bi ghairi gunnah. Okey. Kita masuk sedikit ya matan ataupun rujukan utama dalam ilmu tajwid ini. Ya, antara matan yang terkenal iaitu daripada matan Tuhfatul Atfal daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-9 dan ke-12 yang berkaitan dengan bacaan idgham ya, yang kita nak bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuduna atau fi yarmaduna indahum qad thabatat. Yang kedua yang kita nak bincang lah hari ini, yang kedua, hukum yang kedua iaitulah bacaan idgham ya. Jadi bacaan idgham padanya ada 6 huruf ya, bisit tatin atas ya, ada 6 huruf. Fi yarmuluna ya, terhimpun pada kalimah yarmuluna, iaitulah huruf ya, ra, mim, lam, waw dan nun ya. Jadi bila sebut bacaan idgham maka ada 6 huruf yang dibaca dengan idgham ya. Indahum qad thabatat, yang telah ditetapkan ya, yang telah disusun, yang telah ditetapkan oleh para ulama qurra. Okey, lakinnaha namun begitu ya, lakinnaha ya terbahagi ya idgham ini ya. Ini daripada idgham nah ya, terbahagi lakinnaha qismanin ya, dibahagi kepada qismanin ya, 2 jenis bacaan. Maksudnya idgham ini dibahagi kepada 2 bahagian. Okey, bahagian yang pertama qismun yudghama, saya bacakan dulu matan dia. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu'u lima ya. Akan tetapi idgham ini dibahagi ya dengan 2 jenis bacaan qisman ya. Jenis yang pertama qismun yudghama, iaitu dibaca dengan idgham fihi bi gunnah ya, dibaca dengan idgham beserta dengan dengung. Itu yang bezalah ya dengan bi ghairi gunnah ini. Perbezaannya ada dengung, ada tak dibaca dengan dengung. Okey, dan matan ini merujuk kepada bacaan kita sekarang lah ya. Maksudnya kita baca atas qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, tarik Imam Syatibi ya. Jadi matan ini merujuk kepada qiraat yang kita baca sekarang lah, iaitu atas qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, iaitu di mana dalam masalah idgham ini ya, ada yang dibaca dengung, ada yang tidak dibaca dengung ya. Namun pada imam-imam qurra yang lain ya, ataupun pada riwayat yang lain ada membaca dengan
ya, dengan dengung juga. Jadi tak ada bezakan. Bi ghairi gunnah itu tak ada, ya. Hatta dalam qiraat Imam Asim, dalam riwayat yang lain pun, ya, dalam Thariq Thayyibah pun ada dibaca dengan dengung, ya. Jadi yang ini merujuk kepada, ya, Thariq Syatibi lah, ya, iaitu dibahagikan kepada dua bahagian. Qismun yudghama, ya, bahagian yang pertama iaitu diidghamkan fihi bi gunnah, ya, beserta dengan dengung, iaitulah terhimpun pada kalimah biyanmu, pada huruf daripada yarmudun itu, daripada 6 huruf ini, ya, maka 4 daripadanya dibaca dengan idgham, ya. Makna nun bila berjumpa dengan ya, nun berjumpa dengan nun berjumpa dengan mim, nun berjumpa dengan waw, maka kita kena, ya, bagi riwayat kita, bagi imam kita, wajib dibaca dengan nun. Okey. Melainkan illa iza kana, ya. Melainkan, ya, apabila berada dalam satu kalimah. Iza kana bi kalimatin. Maksudnya nun ada yang berjumpa dengan ya, nun, min, waw, ya, sekiranya berjumpa tu dalam satu kalimah, maka bacaannya fala tudgham. Ya, apa dia nanti kita akan bincanglah, ya. Maksudnya untuk masalah idgham ini, iaitu dia akan berjumpa dalam dua kalimah. Tetapi bila nun ada berjumpa dengan salah satu, ya, huruf yang 4 ini dalam satu kalimah, maka fala tudgham, ya, tidak dibaca dengan idgham, ya, terhalanglah, ya, dibaca dengan hukum izhar. Okey, apa dia? Seperti kadunya, ya, ataupun summa sinwanin talam. Seperti pada kalimah bacaan dunia dan sinwa. Maksudnya kita tengok nun berjumpa dengan waw satu kalimah, nun berjumpa dengan ya satu kalimah, maka bacaan dia fala tudgham, ya, jangan kita idghamkan dia. Bila tak idgham nak baca apa? Baca izhar lah, ya. Baca izhar. Okey. Jadi ini bahagian yang pertama, iaitu, ya, dibaca dengan idgham, ya, bi gunnah, beserta dengan dengung. Okey. Jadi bila beserta dengan dengung ni, maksudnya kena baca dua harakat lah dengungnya. Nun berjumpa dengan ya, baca dengungnya dua harakat. Nun jumpa nun, nun jumpa mim, nun jumpa dengan waw, ya, baca dengan dua harakat. Ini sebagai refreshment kita lah, ya. Mungkin sebagian besar pun kita dah tahu dah, cuma kita nak ulang kaji balik, ya, bersandarkan dengan hujah ataupun matan yang dibawa oleh Syekh Sulaiman Jamzuri ini. Sebab ni penting, ya, bagi seorang guru, bagi seorang orang yang mengajar Quran, ya, dua matan kena kuasai dengan baik. Matan Tuhfatul Atfal dan satu lagi matan Muqaddimah Jazariyah. Kerana di sinilah hujah-hujah kita, ya, hujah-hujah kita ataupun sumber rujukan, ya, ilmu kita ataupun hukum-hukum tajwid, ya, maka merujuk daripada dua matan tersebut. Salah satu matan yang kita baca sekarang ni. Okey, kita nak bait yang ke-12. Wathani, itu tadi bahagian yang pertama tu dengan bi gunnah. Wathani idghamun bi ghairi gunnah, ya. Kalau kita kenal dengan bila gunnah, ya, tetapi nama yang masyhur, ya, di kalangan qurra disebut dengan idgham bi ghairi gunnah. Ini matan pun sebut dengan bi ghairi gunnah, ya, tidak disebut dengan bila gunnah. Nak sebut bila gunnah pun tak ada masalah, yang penting faham. Maksudnya tidak, ya, dibaca dengan dengung, tidak disertai dengan dengung. Wathani, ya, pembahagian yang kedua dalam idgham ini bi ghairi gunnah, ya, fil lami war ra thumma karriranna, ya, iaitulah pada, ya, pada huruf lam dan huruf ra. Ada dua huruf lah, ya, baki daripada huruf ya, ya, waw, mim, nun. Dia semua 6 kan. Jadi bakinya tu dua lagi itu tidak dibaca dengan dengung, ya.
dengan tanpa gunnah. Bighairi gunnah ni maksudnya dengan tanpa gunnah. Fil lami, apabila berjumpa huruf lam dan ra, ya, maka gunnah ni merujuk kepada ra lah, ya, yang dibaca dengan getaran, yang sifat ra itu bergetar. Okey, jadi ini yang disebut oleh Syekh Sulaiman Jamzuri, ya, tentang isu ataupun masalah berkaitan dengan idgham. Okey, jadi dalam idgham ini yang confirm nun akan jadi huruf yang kedua. Maksudnya nun akan digabungkan dengan huruf yang selepasnya. Kalau nun jumpa dengan ya, dia akan digabungkan dengan ya. Nun berjumpa dengan waw, digabungkan dengan waw. Nun berjumpa dengan mim, akan digabungkan dengan mim. Nun berjumpa dengan nun, digabungkan dengan huruf nun. Nun berjumpa dengan lam, digabungkan dengan lam. Nun berjumpa dengan ra, digabungkan dengan huruf ra. Itu yang kita nak faham betul-betul. Ya, bila sebut idgham, gabung. Cuma yang membezakan, ya, adalah gunnah dan tidak gunnah. Bila gunnah dan tidak gunnah ini merujuk kepada qiraat kita lah. Ya, qiraat kita, ya, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, ya, tariq Imam Syatibi, maka di situ, ya, akan ada dua perbezaan bacaan, ya, iaitu, ya, kalau ini yang melibatkan 4 huruf ya, waw, mim, nun, ya, dibaca dengung, ya. Jadi huruf lam dengan ra dibaca tanpa dengung. Okey. Jadi tentang kamil dengan nakis itu tidak ada di sini. Tidak dibincangkan pada masalah dengung dan tak dengung ini. Ya, kamil dengan nakis itu dibincangkan dalam satu tajuk yang khas. Masih lagi dalam bab idgham, ya, nanti kita akan bincang kejap lagi. Itu dibincangnya di mana, ya? Sebab idgham bi gunnah, ya, idgham bi ghairi gunnah ni hanya melibat dengung tak dengung saja. Okey. Kamil dengan nakis itu boleh berlaku pada bi gunnah, ya, dan juga pada bi ghairi gunnah. Okey, itu kita akan bincangkan nanti. Cuma nak faham konsep bacaan bagi idgham ini, ya, maka bila nun berjumpa dengan 6 huruf ini, maka dia akan digabungkan dengan huruf yang kedua. Ya, digabungkan dengan huruf yang kedua. Yang bezanya, ya, ada dibaca dengan dengung, ada dibaca dengan tanpa dengung. Itu mengikut qiraat ataupun riwayat masing-masing. Macam imam kita bagi ya wa mim nun memang kita baca dengan dengung, lam dengan ra tidak dibaca dengan dengung. Okey, harap terjelaslah, ya. Jadi ini hujah, ya, daripada matan. Okey, ada yang bertanya di sini, ya, apa itu matan? Matan ni lah, ya, syair Arab ni, ya, iaitu yang berkaitan, ya, matan ni banyak. Ada, kalau ilmu lain ada matan-matan khas dia. Kalau dalam ilmu tajwid ada matan dia, ya. Jadi matan yang saya bacakanlah ni, ya. Okey. Itu matan biasanya merujuk pada syair-syair lah, ya. Syair-syair Arab yang khusus dibuat dalam satu-satu ilmu, ya. Okey, banyak, ya. Ilmu fiqh pun ada matannya, ilmu apa, ilmu akidah pun ada matannya, ya. Begitu juga dengan ilmu tajwid, ilmu qiraat pun ada matannya. Jadi matan ni sebagai hujah kita lah, ya, rujukan. Kalau orang dulu-dulu, ya, maka ini mereka wajibkan hafal, ya. Bagi Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah ini diwajibkan, ya, pada pelajarnya itu menghafal. Sebab ini adalah sumber hujah dan hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran. Ya, mungkin sebelum ini kita didedahkan dengan buku-buku tajwid, ya. Maksudnya dia didedahkan dengan kata apa, syarah-syarah, ya. Matan ni di ibu dia lah. Jadi semua buku-buku tajwid yang ada pun merujuk kepada matan, ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi dia merujuk kepada hukum-hukum bacaan yang telah disebut dalam matan ni. Okey. Okey, kita lihat
Hukum yang kedua idgham. Okey, boleh nampak semua ya. Jadi ini syarat yang pertama lah dalam masalah idgham ini, mesti saghir. Ya. Bagi imam kita pun saghir. Ya. Kalau kabir itu bagi imam lain. Ya. Jadi semua kita bincang hukum tajwid ni di bawah qiraat ya, Imam Asim, riwayat Imam Hafs dari Imam Syatibi. Okey. Jadi syarat mesti saghir iaitu yang pertama sakin, ya, iaitu yang keduanya adalah huruf yang berharakat. Ya. Yang pertama sakin, yang kedua harakat. Jadi hukum pertemuannya ada 6 huruf. Ya, huruf pertemuan tu ada 6 huruf. Ya, pada kalimah yarmulun, ya, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya, 6 huruf. Okey, sebab dia kita dah belajar dah. Ya, kita dah belajar. Sebab dibaca idgham itu mesti tak lari daripada tamasul, tajanus, ya, dan taqarub. Itu bagi idgham. Kalau orang tanya syarat idgham tu ada berapa? Ada 3. Ya, sama ada dia dalam sama makhraj sama sifat. Tajanus sama ada pada tajanus makhraj ataupun sifat. Taqarub, ya, ya, iaitu berhampiran pada makhraj, ya, ataupun pada sifat. Okey. Jadi dia tak lari, ya, sebab itu, sebab dia daripada sebab ni adalah syarat dia. Ya, sama ada nun tu boleh digabung ataupun tak boleh gabung. Jadi kalau daripada 6 huruf ini, kalau kita lihat yang tamasulnya itu, kalau kita sekarang sebut dengan mutamasilain, ya, mutamasilain, ya, sama makhraj, ya, sama sifat, iaitu nun berjumpa dengan nun, nun berjumpa, ya, ya, ini dibetulkan ni. Nun berjumpa dengan nun iaitu pada tamasul, ya, tamasul ni maksudnya makhrajnya sama, ya, sifatnya sama. Okey, adapun pada mim, okey, nun pada mim, ini betulkan. Mim dia duduk di sini. Dia duduk pada tajanus. Tajanus pada mana? Walaupun dia tidak sama pada makhraj, tetapi mim di sini duduk pada tajanus, ya, iaitu sama pada sifat dia, ya. Sifat pada jahar dia, ya, pada tawassut dia, istifal dia, infitah dia, ya, dan pada izlaq dia dan pada gunnah dia, sama semua. Itu disebut sebagai tajanus, ya, pada sifat. Okey. Jadi kalau tamasul ni satu je lah. Kalau ada masalah nun ni, tamasul ni satu saja. Yang mim tu kita pindah ke sini, ya. Mim tu pindah sini. Dia tajanus sifat. Dia mahraj dia tak sama. Okey, kita betulkan. Jadi pada tajanus ini ada 2 huruf, iaitu huruf mim, waw dengan ya. Ya, sebab itu nun boleh masuk, ya, kepada mim, nun boleh masuk, digabung. Masuk ni maksudnya gabunglah. Ya, nun boleh digabungkan kepada waw, nun boleh digabungkan kepada ya. Ya. Sebab itu memang syarat idgham tu salah satulah. Sama ada dia tamasul, tamasilain, tajanus, mutajanisain ataupun taqarub, ya, mutaqaribain. Okey, jadi pada taqarub ni ada 2 sahaja, iaitu nun berjumpa dengan nun, nun berjumpa dengan ra, ya, nun berjumpa dengan lam, ya, ada 2 huruf. Ya, kalau tajanus ni ada 3, ya, yang ini ada 1. Jadi jumlah terkumpulnya, ya, adalah 6 huruf lah. Mana menepati syarat untuk digabungkan dengan huruf yang kedua. Okey. Dan apabila melibatkan gunnah, kan ada melibatkan gunnah, 4 huruf tadi ni, ya, melibatkan gunnah pada ya, mim, waw dengan nun ini, ya, maka dia duduk di tingkat yang pada tahap mudghamah, iaitu dibaca dengan 2 harakat, ya. Jadi yang dibaca dengan 2 harakat ni musyaddadah, mudghamah dan mukhfah sahaja.
Dia ni tingkat yang kedua lah dalam martabat bacaan dengung. Maksudnya kesempurnaan dengungnya pada tahap yang kedua, iaitu tetap dibaca dengan 2 harakat, cuma tidaklah seberat dengan nun yang tasydid ataupun musyaddadah, yang disebut sebagai harfu gunnah. Okey, jadi tetap dibaca dengan 2 harakat. Itu martabat gunnah dia kepada martabat mudghamah. Okey, nama hukum dia di sini tadi kalau kita baca matan tadi terbahagi kepada 2 lah, satu dengan dengung, satu dengan tiada dengung, dengung. Walaupun dia dah menjadi huruf yang kedua, maksudnya huruf yang bertasydid, huruf yang kedua, bagi huruf ya, waw, mim dan nun ini, makhraj khaysyumnya masih berfungsi. Okey, makhraj khaysyumnya masih berfungsi, walaupun makhraj muhaqqaq dia, dah jadi pada huruf yang kedua. Maksudnya bila dah ya, dia akan nun masuk pada ya, dia jadi huruf ya dah, tetapi dengung dia masih bawa, dengung masih bawa. Nun masuk pada waw jadi waw, tetapi dengung masih bawa, masih dikekalkan. Okey, tu nama hukum idgham bi gunnah disertai dengan dengung, dan yang bi ghairi gunnah tidak disertai dengan dengung. Mana dia terus masuk dah jadi ra, jadi tak perlu tahan suara di khaysyum, terus masuk pada ra. Okey, cara sebutan bagi idgham ini, iaitulah digabungkan nun pada huruf selepasnya. Maksudnya dia akan itu mana dah masuk tu digabungkan, maka jadilah huruf tersebut, huruf selepas itu huruf yang bertasydid, huruf yang bertasydid. Jadi berjumpa saja 6 huruf ini, maka secara automatik nun akan jadi huruf yang kedua. Cuma yang bezanya hanya kekal dengung ataupun tidak kekal dengung, ditahan dengungnya ataupun tidak ditahan dengungnya, bi gunnah ataupun bi ghairi gunnah. Itu sahaja. Okey. Tapi gabungannya maksudnya makhraj tu akan jadi makhraj yang kedua lah. Hilang dah lagi makhraj pada nun tu, dihilangkan. Makhraj, cuma kalau pada yang gunnah tu sifat gunnah ni masih kekal. Kalau bi ghairi gunnah ni ataupun bila gunnah kita sebut, makhrajnya hilang, sifatnya pun hilang. Terus jadi pada huruf yang kedua. Macam baca mir rabbihim, nun dah hilang dah, dia dah jadi pada huruf ra. Okey. Makhraj dia hilang, sifat dia hilang. Kalau bi gunnah, makhrajnya hilang tapi sifatnya masih kekal. Sifat gunnah itulah masih wujud. Okey, jelas di sini tentang syarat, hukum, huruf pertemuan dia, sebab dia, nama hukum dia dan cara sebutan dia, baru kita kenal sungguh-sungguh apa, bagaimana kita nak baca nun itu dengan sempurna. Okey. Baik. Ini contoh bacaan idgham bi gunnah. Jadi semua idgham umumnya dan semua dibaca dalam mana hukum pertemuan itu berlaku dalam 2 kalimah. Sekiranya berlaku dalam 1 kalimah, maka tidak dibaca dengan idgham. Fala tudgham, kata Imam Syekh Sulaiman, tidak dibaca dengan idgham. Okey. Jadi di sini kita lihat bila nun berjumpa dengan ya. Jadi gunnahnya dikekalkan. Okey. May yakhsha, makhraj ya kat mana? Tengah lidah diangkat langit-langit. Jadi bila masa kita baca huruf mim tersebut, selepas kita baca huruf mim, maka kita terus menyebut makhraj ya. Sebab nun dah jadi ya.
Mai, rasa tengah lidah itu diangkat ke langit-langit yang di atas. Mai yakhsha, mai, berapa harakat dengar? Ya, berapa harakat? 2 harakat. Ya. Begitu juga pada nun berjumpa dengan waw. Ya, maka nun akan masuk kepada huruf waw. Miu, dia kami waw. Kalau waw tu muncul, dia muncul lah. Miu waraihim. Ya, miu. Dalam pemunculan itu beserta dengan dengung. Dalam kita membaca makhraj ya tadi pun beserta dengan dengung. Dalam kita membaca huruf waw, ya, walaupun makhrajnya dah jadi waw, beserta dengan dengung. Ya, walaupun makhraj nun dah hilang. Ya, okey, dah dilenyapkanlah. Sebab apa? Dah berlaku penggabungan. Okey. Ini contoh nun sakinah. Okay. Kemudian kita lihat nun berjumpa dengan mim. Ya, maka dia akan jadi mim. Okay. Mim hilang langsung. Ya, nun ni hilang. Ya, tak ada. Hilang langsung. Hilang maksud segi makhraj. Tapi sifat dia kekal. Sifat gunnah tu kekal. Mim, dia rapatkan bibir. Mim, masa mi ni jangan lagi masa nun jumpa mim tu. Mi masih bunyi mi yang nak yang idgham pada nun dengan mim. Mim, mim ma, ya. Mim ma, 2 harakat. Mim, tahanlah suara di pangkal hidung tu. Banyak yang baca dengung tapi menahan suara tu tak berlaku. Ya. Baca mimma, ada dengung tapi dengung itu tidak sempurna. Jadi hati-hatilah dalam bacaan kita. Ya. Dengung mesti pada masalah idgham ini sempurna dengan 2 harakat. Ditahan suara dekat pangkal hidung tu. Mim, barulah sebut ya huruf selepasnya itu selepas kita baca idgham. Okey. Begitu juga pada nun, ya, berjumpa dengan nun, maka nun yang ini dah hilang. Dia akan jadi nun yang kedua. Ya. In, nun yang kedua kat mana? Kalau macam mim tadi rapatkan 2 bibir kan? Mim hilang dah nunnya. Ya, makhrajnya hilang. In, jadi ini dah berlaku penggabungan, ya, maka hujung lidah ditekan ke hujung langit-langit, ke rumah makhraj nun. Nun yang mana? Nun yang kedua yang bertemu ni. Yang tamasul ni. Yang sama makhraj, sama sifat ni. Inna fa'atin ataupun inna fa'at. Kita waqaf. Okey. Itu bacaan bagi nun sakinah, ya, apabila berjumpa dengan 4 huruf ya, waw, mim dan nun, ya. Jadi dia walaupun jadi pada huruf masuk pada huruf yang kedua telah digabungkan dengan huruf yang selepasnya, namun kekal gunnahnya, tetap kekal gunnahnya dengan 2 harakat. Okey. Kita tengok ni contoh tanwin. Okay, kita contoh tanwin, iaitu tanwin kita ingat lagi bernun, ya, maknanya kalau berlaku pada ha ini ada nun, ya, ha ini ada nun. Jadi nun yang di sinilah yang masuk pada ya, ya. Ha ni masuk tak? Ha tak masuk, ya, ha tak masuk. Okey, sama dia macam ni, ya. Nun saja yang masuk. Yang ini pun nun saja yang masuk. Bukan ha tu. Wujuhu. Dia masih hu lah. Tapi bila nak baca dengan huruf ya, ya, maka nun ni, ya, hilanglah, ya. Tak dibaca dengan wujuhun. Dia dah jadi huruf ya. Ya.
wujuhu, rasa tengah lidah itu diangkat ke langit-langit atas dengan ditahan dengungnya, ya, 2 harakat. Wujuhu, masa hu muncung lagi, wujuhu. Tapi bila nak baca idgham pada nun yang diidgham pada ya, kena tarik balik muncung dia. Tak boleh kita baca wujuhu, tak mau. Wujuhu, rasa tengah lidah tu berbetulan dengan langit-langit di atas, ya. Kerana apa? Nun sakin ini dah menjadi huruf ya, makhrajnya dah hilang, ya, namun sifatnya masih kekal. Tetapi hati-hati pada huruf ha ini, dia tak ada kena mengena lah, ya. Dia hanya bawa nun saja, huruf bernun saja. Tetapi hu tetap kita sempurnakan makhraj dan sifatnya. Ha selama-lamanya tak boleh masuk pada ya lah. Itu kena faham. Yang masuk tu adalah huruf nun. Begitu juga tanwin. Ya, di sini kena keluarkan nun dia dulu. Nak nampak? Bernun. Mana ra ini bernun. Ada nun yang mengiringi dia. Ya, ada suara nun yang mengiringi huruf ra. Jadi bila kita berjumpa dengan huruf waw, maka nun tadi akan jadi huruf waw. Ya, akan jadi huruf waw. Jadi nun di sini dah hilang. Ya, makhrajnya dah jadi waw. Dia dah digabungkan dengan waw. Namun pada sifat dia, sifat gunnah dia tetap dikekalkan. Khairu. Ini kenapa? Sebab waw tu memang muncung. Ru pun muncung, waw pun muncung. Khairun. Ya, pada ru tu belum lagi dengung. Yang dengung pada waw tu. Ya, bila kita dah berpindah bacaan pada huruf waw itu, waw itulah yang dibaca dengan dengung. Khairu, khairu, tahan suara dengan 2 harakat, ya, dengan dengung, ya. Khairu wa abqa, khairu. Yang kita baca khairu wa abqa, ada dengung tapi suara tidak ditahan. Bila tak ditahan, tak sempurnalah dengung tu, ya, dengan 2 harakat. Sebab bacaan dia pada tahap mudghamah, ya, bacaan yang kedua tertinggi dalam martabat dengung. Jadi kena sempurnakan, ya. Okey. Begitu juga pada nafsumma. Okey, nafsumma, ya. Kena keluarkan nun, ya, suara nun yang mengiringi huruf sin ni, ya. Okay. Jadi yang masuk pada mim itu, sin dengan mim selamanya tak boleh masuk. Tapi yang masuk pada mim itu adalah nun yang mati. Ya, nun yang mati yang ada kita baca nafsun. Ya, kalau kita waqaf pada kalimah nafs ini, ya, nafsun, rasa dia punya suara nun tersebut. Ya, okey. Tapi bila berjumpa huruf mim, maka perlu digabungkan. Ya, namun nun tu dah hilang dah pada makhrajnya. Kerana apa? Dia dah jadi mim. Cuma hati-hati. Hati-hati di sini maksud yang masuk pada mim bukan sin tetapi nun. Bila masuk pada nun, okey, sin ni, ya, kekalkan muncungnya. Pada mim, ya, kena sempurnakan makhrajnya. Nafsu muncung, nafsum, sum, tak boleh nafsum, gitu tak mau, ya. Pada su tu muncung, kemudian tarik balik bibir dia, ya. Kerana apa? Selepas tu nak menyebut huruf mim, ya, yang berdengung, ya, yang berserta dengan dengung. Okey, nafsum, nafsum, ya. Jadi pada sin sahaja yang kita muncungkan. Sebab apa? Sebab sin itu dengan dhammah. Ya, sin itu dengan dhammah. Ya. Jadi kita pisahkan dia. Nafsu, nafsum. Okey, begitu juga pada idhaman nakhirah. Nun, ya, sakin berjumpa dengan nun. Ya. Maksudnya asalnya hukum tanwin lah, bernun.
Tapi bila berjumpa dengan nun, maka nun yang di sini hilang, dia akan jadi huruf yang kedua. Ya, huruf nun yang kedua. Ya, makhraj yang kedua lah. Idhamma, idhamma, ma belum dengung lagi. Ya, ma tu nak sempurnakan huruf mim. Idhamma, idhaman. Jadi rasa hujung lidah ke hujung langit-langit. Lepas kita rapatkan bibir, idhamma, ma. Habis ma, kita rapatkan bibir tadi sebut mim. Nak baca dengung, tujah balik hujung lidah ke hujung langit-langit. Idhaman. Rasa. Ya, hujung lidah itu menujah ke hujung langit-langit, ya. Idhaman. Berapa harakat? Dengan 2 harakat. Idhaman nakhirah. Okey. Jadi apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ya, waw, mim dan nun, ya, maka nun itu ataupun tanwin yang ada pada huruf itu, pada nun sakinah tadi, ya, ataupun nun tanwin tadi dah digabungkan dengan huruf selepasnya, ya, beserta dengan dengung. Bagi imam kita lah, ya, beserta dengan dengung. Bila sebut dengung, kena baca dengan martabat, ya, mudghamah, iaitu sempurna 2 harakat. Tahan suara di pangkal hidung itu dengan kadar 2 harakat. Wujuhui, rasa ya makhraj ya. Khairu, rasa makhraj waw. Nafsum, rasa makhraj mim. Sebab apa dah jadi mim? Dah jadi huruf selepas dia. Idhaman, rasa, ya, huruf nun yang telah kita gabungkan. Okey. Tolong mute kan, ya, supaya tidak mengganggu. Okey, kita mute kan. Ini bagi idgham bi gunnah tanwin. Namun kata Imam Sulaiman Jamzuri tadi, ya, kan kita sebut tadi yang fala tudgham tadi. Okey, idgham bi gunnah. Dia masih lagi, maknanya kalau ikut syarat tu idgham bi gunnah. Tapi sebab dia satu perkataan, maka tak boleh, dia terhalang lah. Ya, maksudnya duduk dalam konteks ataupun dalam idgham bi gunnah, ya, tetapi sebab dia satu perkataan ni nak faham, ya, sebab semua idgham semua berjumpa dalam 2 perkataan, baik nun sakinah baik tanwin, semua dalam 2 perkataan. Okey, dalam Al-Quran ni ada 4 tempat sahaja yang tidak dibaca dengan dengung. Bila tak dibaca dengan dengung, maka dibaca dengan izhar, ya. Jadi asal bacaan tu 2 sajalah. Izhar dengan idgham. Ya, izhar dengan idgham. Ikhfa tu datang mana? Ikhfa tu bila tak boleh baca idgham, bila tak boleh baca izhar, baru lahir bacaan idgham. Ya. Okey. Jadi pada kalimah nun berjumpa dengan ya. Jadi pada di sini semua ulama qura mengatakan, ya, pada nun, ya, berjumpa dengan ya ataupun nun berjumpa dengan waw ni, maka dibacakan dengan izhar, ya, sebab tu ada yang sebut dengan izhar mutlak lah, semata-mata izhar. Okey. Dunya, jangan masuk dunya, nyata nunnya. Bunyan, bu saja muncung, nun jangan muncung, nun tu sakin balik. Ya, apa beza, ya, nun sakin dengan nun harakat? Nun harakat melibat pergerakan mulut. Nun sakin tidak melibat pergerakan mulut. Maksudnya keadaan mulut yang biasa bersahaja, ya, tak payah buat apa-apa. Tak perlu nak buka, tak perlu nak menyengit ke bawah, tak perlu nak memuncung, ya. Itu kalau nun harakat. Tapi kalau nun sakin tidak melibat, dia tenang aja nun dia. Sakinah ni tenang, ya. Sunyi daripada sebarang pergerakan. Jangan kita baca bunya, banyak baca dengan bunya, ba dengan nun tu digabungkan sekali.
Pada yang nak muncung tu bu saja, nun jangan muncung. Bunya, dunya, nun jangan muncung. Dunya yang nak muncung tu pada huruf dal sahaja yang nak muncung, pada ba sahaja. Ya, nun ni masih kekal dengan keadaan mulut yang yang apa? Yang sunyi daripada sebarang pergerakan. Begitu juga pada kalimah qinwa, ya. Pada qinwan kalau jumpa dalam Quran ini ya dibaca dengan izhar. Nunnya baca izhar. Ya, bukan pada ya tu nun. Sebab isu yang kita nak bincang ni nun, hukum nun, ya, hukum nun sakinah. Ya, bukan hukum waw, bukan hukum ya, nun itu dibaca dengan izhar. Qinwan. Sinwan. Kita memang rendahkanlah ya, mulut tu di bawah. Namun apabila nak baca huruf nun tersebut, ya, bila tak boleh baca, ya, maknanya nun itu ya, si rendah, nun itu dalam keadaan bersahaja. Sin, buka mulut lah. Sin, wan, barulah baris. Kalau gerak perlahan kan ya, slow motion gerak perlahan tu, si itu sempurnakan di baris bawah. Kemudian nun kembali balik mulut biasa, waw buka balik ya dengan harakat fathah ya, dengan bukaan yang fathah. Sebab itu disebut dengan tajwidul huruf. Satu huruf itu kita kena perhatikan, kita kena sempurnakan supaya kalimah yang kita baca, sebab kalimah tu takkan terjadi dari takkan terjadi seketul kalimah, dia asal daripada huruf-huruf, ya, gabungan huruf-huruf. Hukum-hukum pun begitu juga. Kalau sekadar huruf itu dalam keadaan tunggal, ya, maka hanya melibatkan makhraj sifat, ya. Kalau dah ada berbaris, itu dah melibatkan pergerakan. Tapi kalau berjumpa dengan dua huruf, barulah ya lahirnya hukum-hukum bacaan. Ya, itu pun kita dah bincangkan pada pertemuan awal dulu kan. Jadi pada masalah idgham ini, ya, apabila nun ya berjumpa ya dengan ya, empat huruf ni lah ya, atau berjumpa dengan waw, kalimah dunya, kalimah bunya, qinwa dan sinwa ini, maka fala tudgham, ya, tidak dibaca dengan idgham, dibaca dengan izhar. Ini kena ingatlah ya, dia kata ini dia punya dia manik, dia terhalang ya daripada bunyi tersebut. Sebab apa? Nak menjaga ya, memelihara sebutan kalimah ni ya. Sebutan kalimah itu mengekalkan sebutan kalimah tersebut. Kalau tak, nanti itu akan jadi duya ya, buya ya, masih mengekalkan ya kalimah ya, struktur kalimah tersebut. Namun bila kalau duduk dalam dua kalimah, barulah berlaku penggabungan. Okey, baik, insya-Allah. Dan satu lagi, yang tadi itu bigunnah, ini yang tanpa dengung ya. Bagi imam kita, nun sakinah dan tanwin berjumpa huruf lam ataupun berjumpa huruf ra, maka tidak dibaca dengan dengung ya. Tetap juga ya, pertemuan dia semua dalam dua kalimah sahaja, tak ada dalam satu kalimah. Jadi nun masuk dengan lam ya. Kalau tanwin ya, nun di sini, lan ni nun yang bernun masuk dengan lam. Kalau bacaan walam yakul lahu, nun hilang, habis ya, masuk itu sempurna ya, makhraj dengan sifatnya hilang ya. Maksud apa? Dah jadi makhraj dan sifat yang kedua. Walam yakul lahu, nun dah tak ada dah, ketika tu hilang langsung dah ya. Begitu juga malalu bada, nun di sini dah hilang dah. Jadi huruf apa? Jadi huruf lam. Jadi huruf apa? Jadi huruf lam. Malalu bada, hilang, nun tu hilang. Tak ada unsur-unsur dah. Ya.
unsur-unsur nun ya. Maksudnya dengung pun tak ada, hilang semua, dah masuk kepada huruf kedua. Kemudian ar-ra'a, nun ya masuk kepada huruf ra. Ya. Nun dah masuk pada huruf ra. Hilang, tak dibaca dah lagi dah. Ya, kalau imam lain masih kekalkanlah dengung. Jadi imam kita tak ada. Sempurna makhraj dengan sifat itu digabungkan dengan huruf yang kedua. Jadi hilanglah ya. Nun tu jati diri dia hilang. Ya, kekal. Ar-ra'a, ar-ra'a. Jadi ra terus. Ya, jadi huruf ra terus. Ghafurur rahim. Ghafurur, kena pisahkan ni. Ya, nun. Bukan ra yang masuk ra ni, tapi ada nun. Nun bernun, ra yang bernun. Yang nun yang bersama dengan ra tu kita masukkan. Maka hilanglah nun kat sini, dah jadi huruf ra. Ghafurur rahim. Jadi di sini tidak dibaca, mana tidak disertai dengan gunnah, ya, hanya berlaku penggabungan sahaja. Okey, jadi bacaan gunnah tu tak wujudlah. Ya, itu perbezaan antara idgham bi gunnah, idgham bi ghairi gunnah. Ya, kalau idgham bi gunnah, nun, sakinah dan tanwin berjumpa 4 huruf ya, waw, mim, nun. Ya, idgham bila gunnah akan berjumpa dengan ra dengan lam. Namun syarat dia masih sama. Ya, sebab syarat idgham ini ya mesti menempati tamasul, ya, tajanus dan taqarub. Itu syarat idgham. Sama ada mutamasilain, mutaqaribain, ya, mutajanisain. Cuma berlakunya penamaan bi gunnah dan bi ghairi gunnah itu ya melibatkan ya yang pertama qiraat masing-masing lah. Kemudian yang melibatkan iaitu dengung dengan tiada dengung. Itu kita nak faham. Namun segi idgham sama, digabungkan ya dengan huruf selepasnya. Okey. Baik. Dan kita nak masuk yang saya nak ceritakan di sini ya tentang pembahagian kamil dan nakis. Itu di mana? Sebab ada yang mengatakan ya ataupun ada yang memahami kalau idgham bi gunnah itu kamil. Kalau idgham bi ghairi gunnah itu nakis. Ya, sebab apa kamil? Sebab dengung. Sebab apa nakis? Sebab dia tiada dengung. Bukan macam tu. Ya, bukan sebegitu kefahaman yang sepatutnya ya, yang kita faham begitu. Sebab bi gunnah bi ghairi gunnah ini tak melibat pun dengung dan tak dengung ni. Ya. Ya, dia tak melibat pun. Tapi dia melibatkan yang lain, aspek lain. Ya, aspek lain yang menyebabkan idgham tu kamil ataupun menyebabkan idgham tu naqis. Okey? Itu nak faham. Jadi ni kita bagi tumpuan ya. Fokus di mana berlakunya kamil dengan nakis dalam idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Bukan sebab dengung ya, bukan sebab tidak dengung. Sebab ada fahaman mengatakan kalau bi gunnah tu kamil, kalau bi ghairi gunnah itu nakis. Sebab dia tak ada dengung. Kalau yang dengung tu kamil. Itu hati-hatilah. Okey. Ini kita nak bincangkan. Kenapa kamil, kenapa nakis? Di mana kamil, di mana nakis? Dua benda ni kita nak bincangkan. Okey, kamil. Ni pertama dia punya basic nak faham adalah sempurna. Ya. Kalau nakis ni lawan bagi kamil lah. Ya, iaitu tidak sempurna, berlaku pengurangan. Ya, berlaku pengurangan. Okey. Bila sebut kamil, iaitu sebutan huruf pertama tu yang melibat makhraj dan sifatnya dilenyapkan sepenuhnya pada huruf yang kedua. Ini yang dikehendaki. Bukan masalah dengung tak dengung, tak. Dilenyapkan sepenuhnya pada makhraj dan sifatnya ya kepada huruf yang kedua. Huruf yang kedua ni dizahirkan pada tulisan. Ya, mana pada tulisan tu kita nampak tandanya. Di mana? Nanti kita tengok.
Ya, dan bacaan dengan tasydid yang sempurna. Ya. Sebab tu kalau kita lihat contoh ni, ambil gunnah ke ataupun ni contoh ni, kalau kita lihat kenapa wujuhu yawma idzin khairu wa abqa nafsum ma idhaman nakhira, ada beza. Kenapa ya tidak mendapat tasydid ni? Ya, dalam Quran cuba tengok. Kenapa ya tak dapat tasydid? Sepatutnya dia dapat tasydid. Wow, kenapa tak dapat tasydid? Tapi pada nun dengan mim dapat tasydid. Ya. Okey, kita tengok pula dalam bi ghairi gunnah. Nun dengan lam dapat tasydid. Ya, dapat tasydid. Baik tanwin ataupun dengan tanwin, baik ataupun dengan nun sakinah. Ya. Tetapi kalau ya dengan waw tak dapat tasydid. Itulah yang faktor yang kita nak faham berlakunya kamil dengan nakis. Sebab itu dia tak layak dapat tasydid walaupun bacaan tu dengan idgham. Kena perhati tentang sini, bukan masalah dengung tak dengung. Okey, masalah dengung tak dengung tu ikut kiraan masing-masing ah. Ya, imam kita dengung, imam lain pada orang baca dengung, imam kita tak dengung. Tapi kamil dengan nakis ni berlakunya di sini. Ya, sebab tu dalam penulisan nampak kalau yang kamil ni nampak mimnya tu dapat tanda sabdu ni. Nun tu nampak dapat tanda sabdu ni. Lam nampak dapat tanda sabdu ni. Ya, ra pun nampak dapat tanda sabdu. Tetapi ya dengan waw tak dapat tanda sabdu. Sebab apa? Itulah berlakunya kamil dengan nakis. Okey. Tidak sempurna, nakis ni tidak sempurna, iaitu sebutan huruf pertama tidak dilenyapkan sepenuhnya. Apa? Sebab kekal sifatnya ya pada huruf yang kedua. Tiada dizahirkan pada tulisan melainkan pada bacaan ya dengan tasydid yang tidak sempurna. Okey. Kalau yang pertama ni hilang langsung lah ya. Tetapi melainkan pada bacaan dengan tasydid yang tidak sempurna. Sebab tu kita lihat pada huruf ya ataupun dengan huruf waw ya tidak mendapat tasydid. Ya, tetapi bila berjumpa dengan mim dengan nun dapat tasydid. Ada masalah kat sini sebenarnya. Ya, kita kena perhati elok-elok tang mana. Ya, tang mana tu nanti kita bincang. Okey, cuma saya nak nampakkan dulu. Kenapa ya dengan waw tak dapat tasydid? Kenapa mim, nun, ra dengan lam dapat tasydid? Okey. Jadi yang tak dapat tasydid itu dinamakan nakis. Ya, idgham nakis bi gunnah. Tapi kita dah sebut idgham bi gunnah. Ya, tapi sebenarnya hukum kat situ nakis. Ya. Pada mim, nun berjumpa dengan mim, nun mati jumpa mim, ya, ataupun tanwin berjumpa dengan mim, nun berjumpa dengan nun, mim jumpa dengan nun, ya, disebut sebagai idgham bi gunnah. Sama je idgham bi gunnah juga, tapi status dia kamil. Bila kamil dia dapat tasydid. Dapat. Ya. Dapat. Tapi idgham bi gunnah dia tak dapat. Dia tak dapat. Sebab status dia nakis. So, dalam Quran tengok memang tidak diletakkan tanda tasydid pada ya dengan waw. Pada ya dengan waw. Okey. Dan satu lagi, yang kita sebut biasanya idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Nama ni sebenarnya kalau ya dengan waw tu idgham nakis bi gunnah. Kalau kamil, idgham kamil bi gunnah. Okey, dan pada masalah nun dengan lam, ya, tanwin nun sakinah berjumpa dengan lam, tanwin berjumpa dengan lam, nun sakinah berjumpa dengan ra, berjumpa dengan ra. Ya, ini status dia kamil. Ya, ataupun disebut dengan idgham ya bi ghairi idgham bi ghairi gunnah kita sebut. Pada nama panjang ni idgham kamil bi ghairi gunnah. Ya, sebab itu dia dapat tanda tasydid sebab masuknya itu sempurna. Ya, dia dapat tasydid sempurna tasydid. Jadi dalam pembahagian kamil dengan nakis ya pada ya waw mim nun ini
pada huruf ya dan waw, maka dia duduk dalam nakis. Pada mim, nun, ra dengan lam duduk pada status kamil. Maksudnya apabila nun mati berjumpa dengan mim, nun mati berjumpa dengan nun, nun mati berjumpa dengan ra, nun mati berjumpa dengan lam, ya, maka dilenyapkan sepenuhnya, ya, pada huruf yang kedua, ya. Jadi itu yang huruf kedua itu bertasydid. Namun bagi ya dengan waw, ya, tidak dilenyapkan, ya, ada isu kat situ. Okey, kita lihat apa isu dia. Okey, isunya di sini. Okey. Sebab berlaku kamil dan nakis pada nun sakinah dan tanwin. Ya, nak faham. Sebab berlaku kamil dan nakis pada nun sakinah dan tanwin. Maksudnya dia masuk tapi masuk tak sempurna. Ya, ada masuk yang sempurna. Faham dulu yang pertama. Pertama syarat harakat mesti saghir. Ya, pertama sakin. Saya selalu ulang-ulang bagi ingat. Yang kedua berbaris. Ya, bila cukup syarat pertama dia akan boleh dibaca dengan idgham. Dan yang kedua syarat idgham sama ada dia status tamasul mutamathilain ataupun taqarub mutaqaribain ataupun tajanus mutajanisain. Okey. Kita lihat di sini. Bagi huruf-huruf yang masuk secara langsung, secara sempurna, sebab itu mereka ini dapat sabdu. Bila nun berjumpa dengan nun, dia akan dapat kamil. Sempurna masuk. Dia direct masuk. Ya. Nun dengan mim direct masuk. Tetapi nun dengan waw dengan ya, dia tak direct masuk. Dia pakai orang tengah. Ya, orang tengah tu kat mana nanti dulu. Nun berjumpa dengan lam, dia terus masuk. Maka sebab itu dia dapat sabdu. Tasydid. Masuk yang sempurna. Nun dengan ra masuk sempurna. Tetapi nun dengan waw dengan ya dia tak pergi terus. Ya. Kalau kita lihat satu-satu, nun dengan nun dia tamasul. Ya, iaitu makhraj dan sifat. Tamasul ni maksudnya sama makhraj, sama sifat. Sebab itu nama dia idgham kamil bi gunnah. Ya, dapat tasydid kat situ. Nun dengan mim dia tajanus. Tajanus kenapa? Tajanus pada sifat. Walaupun makhrajnya berbeza tapi mutajanisain dia, tajanus dia itu ya sejenis pada sifat. Nun ada 6 sifat, mim pun ada 6 sifat. Kedua-duanya sama. Sama jahar, sama tawassul, sama istifal, sama infitah, ya, sama pada izdad dan sama pada gunnah. Dia tajanus pada sifat. Jadi syarat tajanus ada, sebab itu nama dia idgham kamil bi gunnah. Nun dengan waw tak boleh masuk. Tetapi kenapa dibaca dengan idgham juga apabila nun berjumpa dengan waw? Sebab apa? Sebab mim ini, waw dengan mim ini bersaudara. Dia tajanus. Ya. Tajanus pada mana? Pada makhraj. Ya. Sebab mim dengan waw satu makhraj. Walaupun lain sifatnya, sama makhraj. Ini yang dikatakan yang pakai orang tengah ni. Ya. Sama makhraj. Sebab itu, dia tak temu direct. Nun dengan waw tu dia tak jumpa direct. Dia menggunakan mim kat sini. Ya, ada kabel. Ada kabel kat sini ya. Dia pakai mim. Okey. Jadi namun walaupun begitu, walaupun nun digabungkan dengan huruf waw tetapi dia tak dapat tasydid. Tasydid dia tak dapat. Ya, dia tak dapat. Tapi boleh masuk tak? Dia tajanus pada makhraj. Tajanus pada makhraj bermaksud waw dengan mim itu satu makhraj. Ya, okey. Begitu juga waw dengan ya. Waw dengan ya. Ya. Waw dengan ya pula dia tajanus pada sifat. Walaupun makhraj berbeza, tetapi pada sifatnya sama. Ya. Sifat dia sama. Ya. Waw dengan ya. Tajanus pada sifat. Kalau mim dengan waw, ya tajanus pada makhraj. Sebab itu nun boleh masuk pada ya.
Sebab apa? Dia kawan baik dengan waw, waw kawan baik dengan mim. Tu cerita dia. Namun sudut penulisan dia tak dapat tasydid. Dia tak dapat sebab bukan temu direct. Ya, dia tak berjumpa secara langsung. Ini punca kenapa dia tak dapat tasydid. Sebab itu nama dia bila nun berjumpa dengan waw, walaupun tajanus cukup syarat idgham, tetapi nama dia idgham nakis bi gunnah. Ya, idgham nakis bi gunnah. Nun berjumpa dengan ya, idgham nakis bi gunnah. Sebab apa tadi? Dia tak jumpa direct. Cuma ya ni kawan baik dengan waw, waw berkawan baik dengan mim. Mim dengan nun bergabung. Ya, ini kawan atas kawan lah ni. Ya, okey. Kemudian ya, nun dengan lam ya berjumpa direct lah, dia taqarub, hampir pada makhraj, ya, selesai. Sebab tu nama dia idgham kamil ya bila gunnah, ya, ataupun dengan bi ghairi gunnah. Ya. Nun dengan ra taqarub. Apa taqarub? Mutaqaribain, hampir pada makhraj, ya. Jadi nama dia idgham kamil bila gunnah. Jadi faham ya? Status kamil dengan nakis ini bukan masalah dengung tak dengung, tetapi masalah di sini. Ya, masalahnya di sini. Itu yang menyebabkan kamil dengan nakis. Boleh? InsyaAllah boleh faham? Mudah-mudahan lah. Kadang-kadang kita baca Quran kita tak perhati kan. Kenapa ada sabdu, kenapa tak sabdu? Itulah berlakunya kamil dengan nakis di situ pada masalah nun sakinah dan tanwin. Ya, namun aku kata tadi, ya, kita dah tak sebut dah kamil dengan nakis ni. Ya, sebab kita sebut idgham bi gunnah. Kita sebut idgham nakis bi gunnah, tak sebut dah. Ya, idgham kamil bi gunnah tak sebut, kita sebut idgham bi gunnah. Ya, namun di situ hukum, ya, di situ dia ada kamil. Okey. Yang di sini kita sebut idgham kamil bi ghairi gunnah, kita sebut idgham bi ghairi gunnah. Nama panjang dia. Dia ada nama panjang dia, ada nama pendek dia, ya. Nama panjang dia idgham kamil bi ghairi gunnah. Jadi kalau faham hari ni alhamdulillah, itu rezeki, ya. Kalau tak faham tak apa, baca berkali-kali nota ni, nanti dapatkan nota ni, ya. Baca nota ni. Sebab rasa dalam bentuk macam ni lebih mudah kita faham lah, ya. Kalau dalam bentuk teks tu, ya, dalam bentuk kitab semua baca tu kadang ada yang kita kurang jelas. Tapi punca sabdu dengan tak sabdu ni telah menyebabkan, ya, yang berlaku ni pada masalah kamil dan nakis. Okey, alhamdulillah selesai, ya. Kamil dan nakis yang berlaku pada nun sakinah dan tanwin. Baik. Kita sampai mana? Alhamdulillah. Okey. Ada masa dalam 10 minit lagi. Kita akan talaki surah Ad-Dukhan ayat 29 hingga 33, ya. Jadi sebelum baca tu sedikit penjelasan, ada waqaf, ya, yang ikhtiari di sini, ya. Waqaf ikhtiari jaiz. Ya, di situ ada tam, kafi dan hasan. Pada ta ini bermaksud tam lah, ya. Kaf, kafi, ha ni hasan. Tam bermaksud ayat, ya, pada makna dan lafaz ataupun ayat, ya, itu tidak lagi berhubung dengan ayat selepasnya. Dia dah sempurna lah, dah tam. Okey. Kemudian kalau hasan ini, ya, maksudnya pada lafaz ataupun pada makna masih bergantung ayat dengan ayat selepasnya. Maksudnya pada cerita minal azabil muhin ni, daripada walaqad najaina ni masih sambung cerita dia pada min Fir'aun. Namun bila hasan duduk di hujung kalimah, ya, maksudnya di hujung ayat lah, duduk di hujung ayat, maka keistimewaan dia tak perlu ulang balik, ya. Maksudnya boleh waqaf kat situ. Namun jika hasan ini duduk di tengah-tengah kalimah, maka kena ulang balik dengan satu ayat, satu kalimah ataupun beberapa kalimah, ya, ya, sebelumnya yang sesuai lah.
ya, yang sesuai. Okey. Kalau kafi, ya, dia punya ayat dah sempurna, lafaz dah sempurna, lafaz ni ayat lah. Namun makna dia masih berhubung lagi, ya, contoh macam ni, min fir'aun kafi, tapi cerita dia masih berhubung lagi dengan innahu kana 'aliyan minal musrifin, ya, barulah tam di sini, ya, barulah tam di sini, ya, barulah sempurna ayatnya, dah tak ada hubung lagi dengan ayat selepasnya. Okey. Kemudian pada ayat 32 ni sama tadi status hasan, ya, macam ayat 30, ya. Bila hasan ini kalau duduk di tengah kalimah kena ulang balik, ya. Ibtidak dengan satu kalimah ataupun beberapa kalimah yang sesuai sebelum dia. Kalau duduk di hujung kalimah tak perlu ulang balik, ya. Teruskan dengan ayat seterusnya, ya, dengan kepala ayat seterusnya. Dan ya, sampailah pada mubin dengan waqaf tam, ya. Sebab itu kalau kita baca Quran, tadarus ke apa ke, ya, sebaiknya kita berhentilah pada waqaf-waqaf yang tam, ya, waqaf-waqaf yang sempurna. Tapi ya bukan semua orang kita mengaji, ya, kita mengaji waqaf ni kena ngaji ayatan-ayatan, satu ayat, mana daripada suratul Fatihah masuk suratul Baqarah ayat 1 2 3 apa status dia sampailah pada, ya, suratul Nas. Mengaji baru nama ngaji waqaf itu tidak, ya. Tapi kalau yang secara umumnya, ya, kalau kita tadarus, ya, dalam puasa ni, yang sebaiknya satu surah lah, ya, sebab semua hujung surah ataupun semua ayat yang berada di hujung-hujung surah semua status dia adalah tam. Kalau tak boleh hujung-hujung surah, ya, bolehlah pada hujung-hujung juzuk, ya. Kalau tak boleh hujung-hujung juzuk, berhentilah pada bunga-bunga yang ada tu, ya, pada hizib-hizib yang ada tu. Kalau dulu ada ain-ain, ya, sekarang ni ain-ain, tanda-tanda ain tu dah tak ada. Quran lama, Quran baru ni semua dah. Biasanya dalam 2 muka setengah ada lambang bunga tu, ya, 2 muka setengah ada lambang bunga. Berhentilah dekat lambang-lambang bunga tu, ya. Tu sesuainya. Jangan berhenti dekat hujung muka surat. Satu muka surat baris yang ke-15 kita berhenti. Sebab baris yang ke-15 tu boleh jadi hasan, boleh jadi kafi, ya, boleh jadi tam. Jadi berhenti kat bunga tu biasanya dominan dia dekat bunga-bunga tu adalah tam, ya, walaupun ada sedikit yang mengatakan ada kafi di situ. Tapi dominan majoriti ni pada bunga-bunga itu waqaf yang berada di situ adalah status dia waqaf tam. Sebab itu kita berhenti, ya, jangan pada semuka muka surat tapi berhenti pada bunga-bunga tu. Setiap 2 muka surat setengah ada bunga-bunga tu. Ya, berhenti sebelum bunga tu, ya. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terus ada siapa yang nak pendengarkan bacaan, silakan. Nah, Ustaz Ahya ada, boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Noria. 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 Ya, silakan. Boleh nampak paparan saya ni? Nampak Ustaz. Kalau tak nampak, tengok Quran tak. Saya baca Ustaz, ya. Ya, silakan. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat 'alaihimus samaa wal ardu wama kanu munzirin. Okey, pada nun di sini ditebalkan sedikit lagi, diangkat. Kemudian pada ra ditebalkan, pada ta dikurangkan sedikit hamasnya, takut berbunyi dengan sofir. Kats, itu kadang-kadang dia disofir kat situ. Ditahan sebab dia ada syiddah kat situ. Sikit saja. Bakat sikit saja. Fama bakat alaihimus samaa wal ardu wama kanu munzirin. Alhamdulillah. Okey, bagus. Terus. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min Fir'aun. Bagus ni macam itulah.
Tapi kalau lapas pendek boleh Kak Muhin ni. Ya, cuma status dia hasan. Tak perlulah ulang balik ya. Okey, terus. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Okey, saya lebih suka sempurnakan pada i dulu. I, lepas tu baru dengar. Innahu tu yang 2 rakaat. Cuba. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Okey. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Okey, cuma pada cuba dibuka sedikit lagi ya, direndahkan rahang. Ala ilmin ala alamin. Cuba ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Haja. Terima kasih Ustaz ya. Terus sila yang lain. Boleh lagi satu orang? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Siapa ni kenalkan nama? Saya dari Al-Salbiyah di Islam. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والأرض وما terus? والأرض وما كانوا منظرين. Betul, terus? ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Min Fir'aun. Ingat lagi. Lidah ni, lidah flat ya. Lidah flat. Min Fir'aun. Ini sambung saya. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Okey. Walaqad ikhtarna. Dal ni betul. Ni kha ni kena tebal. Walaqad lidah dia terangkat ya, istilah. Walaqad ikhtarnahum. Walaqad اخترناهم على علم على العالمين. Ya, bagus. Terus. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Ya, okey. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas bacaan. Siapa nama tadi? Salbiah ya. Puan Salbiah. Okey, jadi alhamdulillah ya bacaan cuma tempat-tempat yang tadi ni ya yang saya ada tegur tadi ya, kita ambil panduan sama-sama lah ya. Tempat-tempat kadang-kadang huruf ta tu kadang bersangatan ya. Kadang sampai bunyi sofir.
Fama bakat. Dia gitu. Dia tertahan sebenarnya. Angin dia pun tidaklah. Dia angin hamas. Hamas lain. Desiran lain, sofir lain. Ya, ta dia bukan huruf desiran. Ya, yang huruf desiran tu huruf sad, zai, sin. Ya, pada ta ni dia angin saja. Tapi bila sampai angin tu berbunyi, maka dia akan jadi desiran. Ya, hati-hati. Dan suara dia bacaan ta ni dia tak macam rokhawah. Ya, beat dia cepat. Sebab apa? Dia ada syiddah di situ. Jadi fama bakat, dia tak boleh dilepaskan gitu. Ya, dia tertahan suara. Dia tak boleh dipanjangkan suaranya. Okey, yang lain alhamdulillah ya. Terima kasih semua atas bacaan. Saya nak tengok sini ada yang bertanya. Oh, jelaskan bentuk bunga yang mana digalakkan. So saya kata di setiap dua muka surat setengah tu ada bunga-bunga tanda tu. Ya, bunga tu mewakili kalau kita perasan lah, ya, setiap Quran pun ada, setiap dua muka surat ada bunga, setiap 5 muka surat pun ada bunga, 10 muka surat pun ada bunga. Ya, jadi kita berhenti tanda-tanda situ lah. Ya, pembahagian-pembahagian di situ. Okey, bunga tu mungkin tak sama. Ya, tak sama tu maksudnya mungkin Quran lain-lain lah cara bunganya. Ya, tapi biasanya dalam dua muka ada sebut dengan makra, ya. Jadi bunga-bunga tu kalau disebut ain, ya, sekarang dah tak ada dah. Jadi biasa dalam satu makra tu dalam dua muka setengah. Okey, alhamdulillah ya, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Cuma insya-Allah ya, mana yang tak faham nanti ya boleh lihat nota baliklah ya. Sebab panjang juga perbahasan tentang idgham ini. Yang paling penting sebenarnya baca semua dah bagus dah, betul dah baca ya, yang kita baca itulah pun. Cuma kita nak faham tu ya, perbezaan-perbezaan tentang mana yang idghamnya, kenapa bezanya ya, kenapa datang kamil, kenapa datang nakis, tu saja yang kita nak jelaskan di situ. Maksudnya pencerahan di situ. Kalau tak nanti kita akan sekadar kita tahu idgham lah, ma'lunah lah, ya, biwairinah lah. Jadi sebagai seorang pelajar kita kena kaji. Tak boleh terima aja, kena kaji. Ya, maksudnya kena buat penelitian supaya bila kita baca tu kita baca dengan ilmu, dengan lebih yakin dalam pembacaan Al-Quran. Okey. Tentang hukum yang lain, insya-Allah masalah ikhfa dan sebagainya ya, itu nanti ya. Saya tak akan sentuhlah pada hari ini ya, sebab orang kata kita tak nak serabut, tak nak bolak ya, tak nak serabut. Jadi hari ini kita fokus kepada idgham sahaja ya. Kalau soalan-soalan yang lain tu yang berkaitan dengan idgham. Jadi tentang minggu depan insya-Allah ya, rezeki umur kita ya, kesihatan, kita jumpa untuk bincangkan bacaan yang tak boleh baca idgham dan tak boleh baca izhar. Iaitulah hukum yang lahir daripada ketidakbolehan itu dinamakan ikhfa. Itu kita akan bincangkan secara langsung insya-Allah. Jadi hadirlah ya, kita ambil bahagian. Mudah-mudahan perkongsian itu esok kita akan lebih kuat keyakinan kita dalam sudut ilmu dan sudut bacaan insya-Allah. Okey, jadi masa pun ya tidak mengizinkan. Alhamdulillah, insya-Allah kita dah sampai di akhirnya. Jadi sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Ya, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,